Alright, Assalamualaikum. Jadi kita continue uh, dengan electronic installation in SMT. So generally macam saya pesan tadi, jangan sebentar apa beza SMD dengan SMC? SMD ialah surface mount device and dengan SMC ialah surface mount component. Dua-dua tu sama je sebenarnya. Cuma dia orang tukar ada separuh group of electronic discussion. Dia mengatakan device ni more kepada complete set, macam contohnya modul-modul ataupun sensor yang complete set dia panggil device. Lepas tu kalau macam independent component macam kapasitor, resistor ataupun IC dia panggil komponen. Tapi sebenarnya kalau tengok dua-dua hujahan, sebenarnya dua-dua tu adalah sama sahaja. Komponen and device maksudnya sama. So tiada. Kadang-kadang kalau ada buku memang editor atau penulis dia selesa dengan SMC. Ada buku dia selesa dengan SMD. Tapi sebenarnya dua-dua masuk tu ialah SMD dengan SMC sebenarnya maksudnya sama saja. So kita proceed kepada soldering process, iaitu yang saya beritahu tadi ialah wave soldering, reflow soldering dengan hand soldering. So hand soldering ni memang kita familiar, memang so far setahu saya semua vocational and technical institute, KV, Giat Mara dan sebagainya, Politeknik, semua memang famous dengan hand soldering. Tapi wave soldering dengan reflow soldering memang kita memang guna machine 100%. So basically untuk reflow soldering ni dia guna proses yang pertama, dia macam saya sebut tadi dia ada roller ataupun conveyor. So conveyor ni dia lalu, saya pakai PCB lagi untuk buat analogi. Kemudian yang pertama dia spray flux dulu, fluxer. Dia spray flux tu macam flux pen tapi dia boleh spray. Tujuan dia sama je, dia nak every contact ataupun every pin yang kat cooper yang boleh solder receive amount of flux supaya senang nak solder. Kemudian dia akan lalu proses preheating. Preheating ni kalau kita tengok ada je orang buat reflow process. Dia buat reflow soldering dekat rumah, dia pakai shaker. Dia pakai shaker untuk preheat. Kemudian dia ambil dia pakai hot air untuk solder. Itu untuk reflow lah. Tapi untuk wave soldering memang takkan boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia ada molten solder. So molten solder ni ialah lead, timah yang dicairkan untuk dia alurkan. That's why dia panggil wave soldering, sebab dia timah yang cair tu dia alurkan dekat board. Kemudian bila dah alur kat board, semua timah yang melekat dekat pad dah melekat. So komponen pun dah melekat, dah siaplah proses tu. Tu panggil, that's why dia panggil wave soldering. So saya ada jumpa satu video kat YouTube yang jap. Okey, sisi saya padam dulu. Okay, yang ni saya remove kat sini. Okey, nanti. Okey, nampak dekat yang receiver kan? Receiver tu lah sebenarnya ialah reflow process. Molten solder ataupun solder yang dicairkan. Nampak macam air je kan? Tapi sebenarnya suhu tu agak tinggi. Selalunya dia set untuk cairkan suhu ni dalam mesin, dia akan set 320 sehingga 430 degree Celsius untuk untuk solder untuk cairkan timah tu. Kemudian bila proses dia start, ialah dia alihkan conveyor tu, macam board tu dia dah placekan siap-siap semua komponen
selalunya wave soldering ni dia paling susah untuk through hole sebenarnya. Sebab apa dia buatkan through hole? Sebab contohlah kita dah place komponen dekat satu through hole kan. Saya bagi contoh yang mudah. Contoh ni through hole. Bayangkan yang ni through hole tapi dibesarkan. Kemudian kita ada satu pin connector, dia masuk dalam tak muat pula. Okay, pin tu masuk, okay, alhamdulillah muat. Dia masukkan, kemudian bila dia lalu kat conveyor tu, kat sini kan bila kat PCB kan ada bottom pad dengan top pad. So bila wave tu lalu, sebabkan ada coating kadang tengok ada company buat coating, sebenarnya depends on manufacturer ataupun boleh set up by purchaser. Siapa nak beli kan, contohlah macam saya nak PCB saya warna hitam, so dia panggil lah coating, black coating, ataupun warna biru, panggil lah blue coating. So blue coating ni memang takkan lekat lah, timah takkan lekat dekat coating tu, sebab chemical tu sendiri ada dia dipanggil reflect lead reflector. So bila lead dia letak dia dekat coating, dia takkan melekat. So kembali balik semula kepada wave soldering. So bila dia lalukan timah yang cair tu dekat sini, so dia akan melekat lah. Kadang-kadang dia macam tenggelamkan sedikit. Dia depends on machine. Ada machine dia ada error, dia ada buat satu error tu dia sengaja dia buat supaya board tu dia tenggelam conveyor tu, dia akan tenggelamkan sedikit supaya boleh solder sehingga boleh lead tu boleh sampai ke atas ni. Tak nampak atas ni. Sampai ke atas. Kadang-kadang sebab apa dia buat ke atas, sebab macam saya cakap IPC lah. Sebab IPC memang kena lebih 70%. So kalau through hole, kalau ada lead, dia mesti daripada bottom layer ke top layer mesti full 70% dekat atas, barulah dipanggil acceptable. Pin yang nak solder tu dipanggil acceptable. Kemudian bila dia dah lalu tu semua, macam tadi lah, dia akan macam tadi. Kalau tengok tadi, sekejap ya. Dia ada kan base flux. Bawah tu dia ada flux kan. Lepas tu dia spray flux dulu, kemudian dia lalu wave soldering. Ini memang wave soldering yang belah sini memang ni molten yang cair, timah yang cair. So dan setahu saya masih diguna pakai lagi, tapi akibatkan most company yang buat barang elektronik tak guna pakai lah, melainkan dia diguna pakai untuk power elektronik. So power elektronik ni banyak pakai transformer, inductor dan sebagainya yang lebih daripada 36 volt. Memang barang tersebut tak ada pun dalam SMD punya list. So dia orang create satu board yang power elektronik, barulah dia orang barulah dia orang guna molten wave soldering. Tapi selalunya sekarang dah ada mini power elektronik lah, macam kita punya phone kan. Phone sekarang pun dah ada wireless charging. So wireless charging tu sebenarnya dia ada line of Cooper. So Cooper tu sebenarnya pun kita kategorikan sebagai power. Ni seringan seringan. Ni saya tahu semua orang dah tahu, saya saja share. So mostly wireless transmission ni, wireless power transfer kan. WPT, wireless power transmission. So diorang letak satu conductor ataupun contact dekat phone supaya boleh charging, tapi dia punya amount of coil ataupun inductor yang dia bubuh tu sangat rendah selalunya. Saya tak lebih daripada 10 volt, ada yang 5 volt, ada yang 8 volt.
Tapi kat sini pun sebab WPT ni, wireless power transmission ni masih dalam ada debate sebenarnya. Sebab ada orang kata WPT ni dikategorikan sebagai power elektronik. Tapi agak-agakkan di bawah daripada 36 volt, orang kata dia elektronik. Tapi ya, dia still application of elektronik bagi saya. Alright, kita proceed kepada reflow soldering. So reflow soldering ni dia generally memang untuk SMD sahaja. Kenapa dia untuk SMD sahaja? Sebab proses dia macam saya cakap dia akan ada preheat kat bawah, dengan kat atas dia lah ada astagfirullahalazim, dia ada hot air. So basically dia kalau analogi saya boleh cakap dia macam oven. Kalau oven tu kalau kita buka kan, dekat bawah ada coil, dekat atas pun ada coil kan. Macam tu jugalah reflow process. Cuma bezanya dia ada letak stainless printer lah. So cara tepat yang face dia ialah stainless printer. So stainless printer ni yang macam saya sebut dia letak satu kat sini ada rasanya. Alright. Okay ni. Bukan. Allah Akbar. Tapi stencil pun dia macam saya cakap lah. Dia okay ni. Dia ambil PCB, kemudian dia create satu stainless steel yang mana dia tebuk lubang untuk every pad. Lepas tu dia tekapkan, lepas tu dia letak solder paste. Solder paste tu yang macam saya cakap tadi lah. Dia cairkan timah dengan solder flux, dengan flux. Dia cairkan sekali. Kemudian benda tu memang cair pun sebenarnya kalau sempat sesiapa yang pernah jumpa solder paste tu, dia memang betul-betul macam sticky tu. Dia memang macam sticky, tapi kalau kita ambil solder, kita try solder, dia memang melekat terus lah kat kita punya tips. Ada orang ni tau. Ada orang post durian tau. Okay, teruskan. Mana dia? Okay. Kemudian lepas dia dah masuk dalam stencil, kita kembali balik ke sini supaya orang boleh tengok, kita boleh tengok macam mana pak stencil tu. Pak dia dekat point okay, jap. Tak gerak punya. Dekat nampak ni yang macam lendir-lendir ni kan. Itu adalah sebenarnya solder paste. So dia yang atas tu ialah stencil. Dia tekapkan stencil. Lepas dia tekapkan stencil, lepas tu dia barulah dia lalukan dalam oven. Tapi selalunya dia kan ada inspection dulu sebab ada pad stencil tu tak melekat pun. That's why dia panggil failure prevention kat sini. Failure prevention ni maksudnya dia akan ada mikroskop tau. Selalunya memang akan ada inspector, kadang technician ke apa, dia akan tengok ada tak point mana-mana, dia akan keluarkan balik board tu, dia alurkan balik solder paste, kemudian dia letak balik, barulah letak placement machine. Placement machine ni yang pick and packer lah. Dia sub komponen, letak balik dekat situ. Dia start komponen, dia letak balik sampailah satu board tu lengkap, satu side tu lengkap, dia alurkan balik, dia masukkan reflow oven. Reflow oven ni, dia masuk oven, so board tu cair. Lepas board tu cair, baru tu pergi balik kat failure detection. So failure detection macam biasa juga. Dia tengok by oscilloscope yang sangat besar. Mikroskop. Astaghfirullahalazim. Mikroskop. Tengok mikroskop. Lepas tu tengok point mana yang tak solder dan sebagainya. Okay.
Dan tapi selalunya setahu saya sekarang dah ada teknologi yang canggih lah. Sekarang tak perlu, ada company yang tak perlu technician pun. Dia memang detect, dia buat program, kalau cable tu detect, oh ni tak solder. Reject, dia masuk dalam rejection. Ni tak solder, dia masuk rejection. Ya, dunia makin canggih kan. PKP je tak habis lagi. Okay, kita teruskan dengan hand soldering. Hand soldering ni memang kita famous selalu guna. Tapi kita kena tahu how to make use di soldering teknik. Ada bagi saya soldering teknik ni, contohlah kalau ada orang pro ajar macam mana sekalipun kan. Tapi kalau kita ada own teknik kita yang kita rasa lagi pro benda tu, pendapat saya itu pun dah kategori pro, itulah. So basically bagi saya tak ada pun orang yang sangat pro ke apa ke, dia based on experience and based on talent juga lah. Tapi bagi saya soldering ni experience je. More experience yang kita pernah solder board, banyaklah cara, method macam mana kita nak solder benda tu. Ada orang disengitkan board, ada orang dia pakai PCB stand, ada orang dia pakai dan sebagainya. So hand soldering ni general flow dia ialah yang pertama dia apply flux lah. Saya tak ada flux pen, tapi untuk assembly sebenarnya the best solution untuk solder board memang kena pakai flux pen. So flux pen tu alurkan kepada every pad, kemudian kan contohnya ada pad yang banyak-banyak tu kan. Pad yang banyak-banyak, kalau contoh macam chip component ada 2 pin je. Salah satu pin tu letak timah sikit, kemudian ambil tweezer ambil komponen tu, lekatkan cair. Tak apa, nanti saya tunjuk demonstration pada hari ketiga insyaAllah. Dan finally, tapi saya rasa mostly orang dah tahu macam nak solder pakai soldering iron ni. Dia ni ada teknik, saya akan kongsi teknik saya tersendiri lah insyaAllah. Kemudian bila dah solder satu point, baru solder point another point. Kemudian kalau lah tengok lah, sebelum nak solder another point tu, tengok dulu kalau point tu, tengok dulu buat komponen tu, kadang terangkat, kadang sengit. Kalau terangkat ke sengit ke apa semua tu, adjust balik, baru solder another point. Kemudian dah check semua, angkat balik, barulah bersihkan pakai flux remover ataupun apa-apa jenis remover yang ada. Alright, cepat juga ya. Ada sebarang soalan? Yes. Yes, ya. Tentang apa tu reflow soldering tu, biasanya kalau kita letak dalam oven ke ataupun kita lalukan ni, biasa berlaku kuprum tu apa? Tercabut. Tercabut. Ada. Tapi dia depends on manufacturer juga. That's why dia reflow, dia check dulu komponen, dia check dulu pad, dia check dulu pad yang mana tak kena dengan solder paste. So kalau dah satu point tu kena solder paste, kebangkalan tu tidak tercabut tu tak ada, sebab dia punya logik macam ni. Logiknya kalau kita ada pad, kemudian pad tu ada konduktor. So konduktor tu, kalau lah oven tu cairkan sini dulu, sebelum dia nak cair yang pad ni, tapi dia dah remove, proses tu dia dah gerak semula. So kebangkalian untuk tidak tercabut tu tinggi, tapi macam mana dia boleh tercabut? Sebabkan tak ada solder paste atau oven, suhu oven terlampau tinggi. Contoh sampai 430 degree atau 450 degree. Tu sangat tinggi sebenarnya. Normal ialah 330 ataupun 300 degree. Itu normal untuk cairkan sahaja. Tapi selalunya kalau untuk 300 ke 320 degree, untuk cairkan tu dia take time tak saya 10 ke 15 minit juga. Macam yang through hole. Okay, yang through hole tu, kaki dia memang dia akan potong siap-siap kan? Ataupun dia macam ni.
Ni soalan yang menarik ya. Dulu pada tahun 2002, sebelum 2012, seingat saya, sebelum 2012, diorang tak potong kaki, diorang sengit kan. Pernah dengar cara ni tak? Bila pin tu masuk, diorang sengit kan, supaya komponen tu tak tercabut kan. Kemudian dia lalukan wave soldering, kemudian baru dia potong. Potong tu ialah manually lah, menggunakan operator ke apa-apa ataupun technician ke potong. Kemudian keluarlah IPC baru. IPC baru mengatakan kalau point tu dah potong, contoh point tu dah potong macam ni kan, point tu potong, so timah kena solder atas tu juga. Sejak daripada tu, semua company dia potong dulu baru dilalukan ke wave soldering. Tapi dia akan jadi masalah sebab through hole component ni kebangkitan untuk dia goyang tu tinggi. Sebab dia kita lalukan dekat atas conveyor kan. Conveyor tu kadang-kadang bukan smooth pun. Kadang-kadang ada dekat error ataupun goncang ke kan. So bila board tu goncang, of course through hole tu goncang. Bila through hole goncang masuk dekat wave soldering, akan komponen tu akan sengit. Tapi yalah, untuk penuh kriteria dia kena potong pin tu siap-siap sebelum masuk ke dalam mesin. Salam you, salam. Hole connector PCB layer atas dan bawah panggil apa? Hole connector PCB layer. Hole ni kalau dia ada dua jenis. Satu unplated through hole, satu lagi ialah plated through hole. Macam saya cakap tadi, saya pernah pesan pagi tadi, kalau plated through hole, maksudnya bottom layer dengan top layer dia connect. Dia alurkan cooper. Tu panggil plated through hole. Saya tak tahu bahasa Melayu dia apa. Maaf. Tapi kalau most company memang guna term tu je lah. Dan unplated through hole tu, dia hole antara atas dengan bawah. Tapi bila kita ambil multimeter, kita connect, dia tak connect pun. Sebab dia unplated through hole. Sebab dia top layer dengan bottom layer tak connect pun. Tapi dia hole yang sama. Itu panggil unplated through hole. Ada tak kemungkinan penyambung tu boleh dry joint? Dry joint tu kering penyambung. Kalau untuk lalu reflow ataupun wave soldering, saya rasa kemungkinan tidak. Melainkan macam saya kata dia, kalau adhesive tu halang atau apa-apa benda yang halang pad untuk tak boleh solder, barulah tak boleh. Barulah joint tu tak ada connection atau tak ada timah atau tak ada Astaghfirullahaladzim. Tak ada curve, dia ada nama term dia, nanti saya ingat balik. Tak ada foam, solder foam, okay. Tak ada foam sebabkan ada benda yang menghalang. Tapi so far setahu saya, selagi dia lalu selagi pad tu ada timah ataupun untuk reflow, selagi pad tu ada timah, kalau dia lalu confirm dia wet, confirm dia akan cair. Kalau wave soldering, selagi dia lalu dekat molten solder tu, dia akan foam solder dia akan terjadi lah. Tapi setahu saya error tu mesti ada. Tapi selalunya error akan berlaku mungkin 1 dalam 1000 produk tentu. Maksudnya 0.01% lah. Setahu saya 0.1%. 0.1%. Maksudnya 1,000 produk yang tak, contoh satu produk yang defect dalam 10,000 produk, itulah. So baru ni saya 3 minggu lepas saya kerja as product tester. Product tester ni kerja dia ialah saya kerja kat New Zealand. Product tester ni kalau saya ambil produk tu,
Saya check dia kerja simple, tapi benda yang tak simple ni ialah bila benda tu rosak, kita nak report dekat production team tu yang renyah sikit nak discuss. Contohlah saya produk tu saya check, lepas dah check tengok apa benda, apa simptom yang rosak ke apa. Kemudian kalau kalau benda tu elok, package dah balik apa, bungkus dah balik. Kalau tak elok, kena report balik dekat production team. So production team akan beritahu, oh yang ni the lights is flickering ke apa ke dan sebagainya. Selalunya kalau produk-produk yang beribu-ribu dia produk ni based on experience saya, diorang tak ada nak repair dia, diorang buang, diorang create baru. Sebab diorang mass production diorang produk diorang memang ada dalam marketing, diorang memang letak satu margin, yang ni a failure, macam itulah. So ada soalan lain so far? Satu lagi soalan. Yus, dalam PCB board, okay, memang ada PCB board yang dia memang dah through hole. Maksud itu subtotal hole tu. Ataupun memang yang board biasa, PCB board biasa tu, kita yang create, jadikan dia sebagai hole tu sebagai subtotal hole. Oh, maksudnya designer? Ya. Oh, boleh. Memang designer yang create benda tu. Kalau hantar Gerber file dekat company fabrication, memang designer akan designer akan set dekat dalam Gerber file. Kalau Gerber file ataupun fabrication output file, kalau Altium panggil Gerber file atau fabrication output file, sama juga dengan Eagle. Saya mostly orang panggil Gerber file, ataupun ada satu lagi nama dia. Tapi basically fabrication output file lah. So dia bagi fabrication output file tu, dalam fabrication output file tu dia ada M code, G code, dia bagi tu coordinator kat mana hole perlu tebuk. So pada masa sama dia bagi tu juga dekat hole tu perlukan pad jenis apa. Petak ke, bulat ke, hexagon ke. The next code dia ialah dia beritahu pad tu adalah supported hole or unsupported hole. Pun sama juga. Jelas tak? Keperlukan soalan dia macam mana nak buat jadikan dia sebagai supported hole. Oh, sorry. So, kalau nak buat memang easy je. Dekat dalam Altium atau Eagle, dia klik dekat hole tu, dia ada option, pergi kat properties, dia klik dekat unspotted hole ataupun unspotted hole. Dia ada dua option, boleh dia klik kat situ. Yang tu dari segi design. Kalau kita nak daripada segi hasil, fabrication. ya. Oh. Dari segi fabrication, untuk unsupported hole, dia akan tutup lubang tu dulu kalau nak lalu cooper. Sebab lalu cooper ni dia akan celup tau. Dia akan celup dekat chemical ataupun dia ada dua cara. Oh, ni high level sikit. Dia ada dua cara untuk hole. So through hole dia akan alurkan cooper pada cara pertama ialah dia ambil yang tungsten bit yang saya pesan, yang saya pernah mention sebelum ni. Yang tungsten bit tu dia alihkan cooper pada masa sama. Pada masa sama dia tebuk tu dia letak terus hole. Tu yang cara pertama. Tapi jarang orang buat itu sebab kos sangat tinggi. Cara kedua ialah dia memang masuk dalam chemical dan dia alihkan cooper setiap lubang. So macam mana dia nak tutup lubang, macam mana dia nak astagfirullahalazim. Macam mana dia nak contohlah dalam satu board ada unsupported hole, ada supported hole. So yang unsupported hole tu dia akan tutup lubang tu. Dia akan ada tensil. Kadang ada orang pakai tensil, ada orang dia pakai dia macam adhesive je. Dia adhesive dia lalu kat mesin tu lekat dekat point tu. Kemudian masuk dalam chemical, siaplah jadi supported hole. Tapi certain point tu tak jadi unsupported hole. Tapi selalunya most fabrication company, dia tak suka macam tu. Dia sebab benda tu renyah dan
bila benda tu renyah, cost fabrication akan jadi tinggi. So selalunya orang akan set all the board unsupported hole ataupun all the board supported hole ataupun unplated or plated hole. Soalan lagi? Right. So habis awal pula masa sesi. Okay, kalau macam tu saya teruskan bahagian tools and equipment kot. Boleh ya? Boleh. Alright, kalau macam tu saya kena set up set camera sekejap. Sebentar ya. Camera. Okay. Kemudian try to switch camera. Okay, tadi. Allah Akbar. Okay. Sini. Boleh okay, nanti. Okay, saya teruskan dengan tools and equipment dalam surface mount. Alright. Okay, kalau dalam surface mount kita tak pakai tiga benda ni. Kita tak pakai tiga benda ni lah, iaitu wire cutter, wire stripper dengan long nose. So tiga-tiga ni kita tak pakai sebab yang ni peralatan untuk wiring or through hole punya komponen lah sahaja. Tapi sebabkan kita pakai komponen yang kita nak solder semua kecil-kecil kan, so kita tak pakai pun tiga benda ni. Tapi sehabis baik kalau sebagai elektronik punya peserta sesiapa yang nak masuk skim kena sedia dah kan. Sebagai habit of electrician, habit of engineer yang ada alatan yang lengkap lah. So tools and equipment ni memang dia nampak benda simple and remeh, tapi selalunya benda simple and remeh ni lah membuatkan kita punya kerja jadi efisien ataupun kerja kita tidak efisien. So normally selalunya saya akan letak semua barang saya, komponen saya belah kanan, tapi sebabkan saya tak cukup space, saya letak dalam mana yang saya ada kan. Kalau nak sediakan, yang pertama ialah tools yang equipment yang kita perlu ada adalah reward station lah. So reward station yang saya ada sekarang ni ialah hardcore. Yang ni memang saya post dari Malaysia sebab saya nak pakai kat masa saya degree. Bagi saya kualiti yang bukan hardcore lah, kualiti soldering saya pakai ni agak memuaskan lah. So fan dan sebagainya. So setup soldering station ni sangat penting. Kalau lah kita ada seorang murid yang masuk pertandingan ke ataupun yang nak kerja betul-betul profesional ke apa ke, kita perlu bagi tahu dia nak set up
even nak set up reward station tu mesti ada SOP. Macam saya Woski dulu, kalau saya langgar je SOP, Encik Muklis memang marah saya. Memang marah, dia punya level marah tu memang agak teruk lah sebab lari pada SOP. So macam tu juga dengan company. Kalau pergi mana-mana company, saya rasa ada je SOP yang perlu kita set, baru workstation kita jadi proper. So every product yang kita buat semua jadi efisien, produktif, kita reduce time, kita kurangkan masa, product to function sebab kita punya otak dan masa memori dia ikut apa benda yang kita nak ambil. Contohnya kita nak ambil loan nose. Contoh misalnya nak ambil loan nose. So kalau macam tu kita dah habis pakai loan nose, make sure loan nose tu letak balik kat situ. Macam tu lah. Itu antara training yang saya lalui ketika WorkSkill lah. Kalau lah tiba-tiba saya terlup, contoh saya dah terbiasa loan nose saya letak sini masa training, saya solder dia, kemudian loan nose saya letak tempat lain. Kemudian time tu lah trainer saya terperasan ke ataupun expert saya terperasan ke, memang saya kena lari 10 round MJI tu lah ataupun 10 round sias dan sebagainya lah. Okay, so yang pertama soldering iron. So soldering iron ni, the best soldering iron sebenarnya ialah yang boleh adjustable, yang boleh buka tip dia. Tip dia yang memang boleh the best untuk soldering, tak salah SMT ke, through hole ke, the best ialah dia punya ni tak on boleh dah pegang. Tapi kalau dah on, jangan pegang macam ni pula ya. Dah on memang kena pakai loan nose ataupun apa-apa plier untuk buka lah. So the best ialah soldering iron yang boleh ubah dia punya bit ataupun orang panggil tip. So yang boleh ubah tip. Kalau tip yang ni, maksudnya kalau macam ni nak ubah macam mana dan sebagainya. Itu the best soldering iron yang practical bagi saya. Sebab ada komponen kita sentiasa dengan tip macam ni. Ada komponen kita sentiasa solder macam ni dan sebagainya. Tapi kalau tanya pendapat saya memang suka bevel ataupun C-series ataupun nama lain dia C-series atau nama lainnya ialah mini wave. Itu antara favorite tip saya. Favorite tip saya ialah yang boleh nampak ke? Tak apa, nanti saya tunjuk di sini. So sebab dia ada large surface area, pada masa sama dia boleh pointy dekat hujung tu, dia boleh pointy kat hujung tu dia boleh solder through hole ataupun sebagainya. Okay, saya teruskan. Okay, type of soldering iron ni macam saya sebut tadi ada 5. Yang pertama ialah conical, pointy. Dia pointy tapi dia bolt. Okay. Ni yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ni dipanggil conical or B-series. Yang ni, this one. Tak nampak sangat Boleh nampak ke saya punya kamera? Tak nampak. Sebab kecil Kecil. Kita nampak yang apa nama dia present tadi tu, yang gambar-gambar ni. Oh. Okay, kalau saya stop present baru boleh nampak Tu memang nampak besar lah sikit kan. Tu kita besar kan. Boleh nampak saya? Boleh nampak saya punya kamera? Pin dia yang ni. Yang gambar live tu, pin. Okay. Bisman, boleh nampak Nampak. Okay. Cuma ada masa dia macam agak shadow, agak blur. Oh, mungkin sebab ni kot background saya kot. Yes, you set the background, so dia ada effect kat situ. Boleh nampak je kan? Clear. Okay, clear. Oh, okay, cantik. So ni dipanggil C conical atau B series. Tersila ya. Okay, so dipanggil conical or B series. So kata nama dia adalah pointy. Ada ataupun the bolt pointy. Kenapa dia bolt pointy? Dia macam ball pen. Dia macam ball pen lah. Sebab dia pen tapi dia bolt.
Dia tengah dia macam bolt kan. Dia macam 0.7 ke 1 itu kurang. Dia berbeza dengan ni. Yang ni dengan ni berbeza. Nampak sama tapi berbeza. Ni panggil needle. Sebab hujung dia ni terlampau nipis. Terlampau kecil. That's why dipanggil needle ataupun I series. Dia tajam kan? Sebab dia tajam. So kalau orang tanya dua ni sama ke tak? Jawapan dia tidak. Jawapan dia dua-dua ni ialah lain. Yang ni lah B series, inilah I series. Ataupun ini panggil sharp pointy, inilah bold pointy. Dia macam pen lah. Basically macam pen. Atau pen yang biasa tapi dia berbeza application. Pendapat saya sebenarnya tak ada beza application dia. Contohlah kalau kita nak solder pad yang terlampau kecil ataupun hole tu dia tak boleh nak alur temperature. Kita boleh solder daripada sini, kita boleh solder kat terus kan. Kita boleh macam masukkan sikit lubang kat situ and solder. Tu antara tujuan dia lah. Tapi dia ada aftermath dia. Dia ada kesan dia juga. Kesan dia ialah lepas kita nak angkat solder tu, dia akan ada macam ada spike kadang-kadang. Kalau pakai pointy ni lah. Ataupun macam nak solder yang point kecil-kecil. Macam ni kan. Kecil sangat kan. Tak nampak. Ni terlalu kecil. Saya rasa kat sini pun tak nampak. Saya rasa saya kat sini pun tak nampak sangat ni. Alright. So kalau macam ni terlalu kecil pun dia ke sebab ni. Buat lightning saya. Sekejap ya. Pergi kat sini. Yep. 180. Allah lebih. Okey. Tadi better lah. Tadi better. Sekejap ya. Kadang sebab lampu saya ni dia punya transistor merah sebab dia RGB. So transistor merah dia burn, dia tak boleh, PWM dia lalu tak betul. So dia biru dengan orange, biru dengan hijau je menyala terang. Agak kelakar tapi that one. Oh sini, this one. Okay. Right, tak apalah. Tapi selalunya kalau macam ya. Okay. Clear. Tapi selalunya macam point macam ni kan. Nak solder pad pun boleh juga pakai pointy ni. Nak solder satu point yang kecil macam ni kan. Pun tiada masalah. Tapi kalau tanya saya tak selesa lah pakai pointy ni. Tapi boleh je. Dia sebenarnya tip ni dia depends on keselesaan orang juga. Keselesaan assembler tu macam mana dia nak guna benda tu. So next. Next adalah chisel. So chisel ni dia bentuk macam saya kena share sini kejap. Kemudian saya tutup balik. Share. Baik. Kejap ya. This one. Alright. Okay. Chisel ni yang astagfirullah. Oh tak nampak lah sini. Ni yang tengah-tengah ni. Dia bentuk dia saya pin balik yang ni. Okay. Bentuk dia macam petak
tapi dia ada angle kat tepi tu. Boleh nampak jelas ya? Macam ada serong tu macam ni. Ya, dia macam ada serum, betul? Serum Tu dia kan? panggil chisel. Nampak. Nampak freezer kan? Ha. So tu dia panggil chisel. So chisel ni pun antara favourite ramai orang. Sebab dia boleh solder, sebab dia boleh ketika solder dia boleh macam ni atau dia boleh macam ni. So ataupun dia boleh macam dia boleh basically dia sebab dia point ni besar, so dia boleh solder ke arah mana-mana pun. Contohnya macam ni kan. Board ni kan, dia boleh solder macam ni sebabkan dia ada serum kat sini tepi ni. So dia boleh solder macam ni. Ataupun dia boleh solder macam ni juga pada masa yang sama sebab dia ada flat surface kat atas je tau. Flat surface kat atas dia tu, permukaan rata kat atas dia tu, dia boleh solder macam ni juga lah pada masa yang sama. Oh, saya tak nampak. Yang bahan yang diberi tu ada 4 tip tu ada tak dalam tu? 1, 2, 3, 4, 5 saya tak 5. pastilah. Rasanya dalam bahan diberi tu dia ada hak yang pin, lepas tu hak yang bowl, nave, lepas tu ada satu tu yang jenis bevel. Yang lagi satu tu saya tak pasti macam nak kata skru ke apa ke. Oh, boleh tengok nanti cuba saya minta minta siapa minta gambar kat saya, nanti saya boleh carikan. Saya boleh kategoriskan apa nama tip tu. Tapi so far inilah tip yang paling general lah. Yang 5 tip ni paling general lah. So chisel, ni chisel. Next is knife. Knife ni siapa-siapa yang kenal Encik Ismail Adam, knife ni favourite Encik Ismail Adam. Ataupun ni memang ramai favourite guru ataupun guru-guru sepanjang saya belajar di di Malaysia. Saya jumpa banyak guru yang pakar soldering. Diorang memang suka pakai knife. The reason is point dekat hujung dia ni dia boleh solder point yang kat hujung dia ni dia boleh solder through hole, and then bila knife ni dia boleh solder board, dia boleh solder SMD board. Kalau nak tarik, contoh nak lawa pun dia tarik macam tu je. Especially for kaki IC. Yep, kaki IC. Tapi secara jujur saya tak suka pakai sebab dia punya outcome tak selawa beaver. Betul. Dia Abang ada jadi banyak. kadang tak jadi. Dia depend pada kita kan penggunaan tu. Ya betul, tu betul. So pendapat saya beaver ni paling efektif sebab kalau kita apply kaki IC tu macam kaki IC tu nampak. Kalau kita apply, saya rasa macam ni lagi better kot. Macam ni, kemudian saya buat macam ni. Oh, betul tak? Oh, okay. Macam ni. Oh, sorry. Okay. So kalau kaki IC tu macam ni kan. Kalau kita apply bevel dekat pin kaki IC, dia akan lagi, bagi saya lebihan timah tu akan melekat lagi compare to knife. So output tu lagi, bagi saya lagi lawa lah daripada yang Okay. Okay. Tapi macam saya cakap lah, ada orang bila dia pro satu tip ni, buatlah apa-apa pun dia boleh pro. Itu saya kata hand soldering ni dia bukan, kalau lah ada orang pro ajar macam mana nak solder sekalipun, tapi kalau orang tu tak reti juga nak guna pakai point tip tu kan, tak ada guna juga. So basically based on experience juga. Pendapat saya based on experience juga lah. Okay. Tapi untuk cara nak guna dia memang banyak. Ada orang, so Dima ni adalah tip yang sangat famous lah. So ada orang ketika dia nak solder single board, dia suka pakai chisel. Ada orang bila nak guna double sided board, dia pakai mini wave dan sebagainya. Macam tu lah. Ada beberapa soalan terhadap soldering tip? Ada ya? Right. Next, kita go through this pin.
Okay. Right, ni adalah solder paste. Okay, tu saya cakap kadang-kadang kita confuse solder paste yang tadi tu saya sebut ni, iaitu solder paste yang dicairkan dengan flux, lead timah yang dicairkan flux, dia tu panggil solder paste juga. Tapi yang ni kita panggil solder paste, tapi ada country macam dekat New Zealand panggil ni solder flux. Sebenarnya sama je, pendapat saya sama je. Saya pun tak tahu kenapa dia banyak nama. Bukan, dia confuse dengan dua nama tu. So sebabkan ada satu lagi application iaitu solder ini solder flux, solder paste yang untuk yang stencil tu, yang buat untuk stencil yang saya tunjuk untuk reflow soldering tadi tu. That's why lah dia boleh dipanggil solder paste, yang tu dipanggil solder paste, yang dia panggil solder flux. So basically solder flux ni tujuan dia macam minyak. Kalau kita panaskan kat konduktor, dia senangkan timah tu untuk alur kat semua pad. Tu je lah dia punya function. Tapi ada function lain je ialah untuk bersihkan tip. Ada orang kalau kalau tak ada untuk bersihkan tip, the best cara ialah kita pakai thinning paste tu. Thinning paste tu memang thinning paste. Selalunya tak ramai ada dekat, tak ramai yang pakai pun dekat Malaysia. Tak ada, saya tak jumpa. Saya tak jumpa kat internet lah thinning paste tu. Sekejap ya. Thinning paste dia memang molten, dia memang thinning paste. Dia basically macam solder paste tapi dia lebih keras. Tujuan dia ada timah juga dalam tu. Tujuan dia memang nak bersihkan tip soldering iron. Warna apa tu? Warna silver. Sebab dia konduktor. Dia thinning paste tu dia basically dia cairkan timah ni banyak dengan flux. So bila kita letak dia memang terus bersihkan. Selalu kalau kita bersihkan tip, kita perlukan timah kan. Kita perlukan lead, kemudian kita alurkan kita punya timah ataupun lead dekat kita punya astagfirullahalazim, apa nama ni? Tip, soldering iron tip. Lepas tu kita bersihkan guna sponge ke ataupun steel sponge ke. Tapi kalau tak ada thinning paste tu, pakai solder flux atau pakai solder paste. Celup dulu, kemudian bersihkan, ambil timah, kemudian bersihkan semula. Tu pun panggil cleaning process. Okay, ini bukan dia. Okay. Alright. So sama dengan flux pen. So solder paste ni dia macam minyak rambut. Tapi kalau flux pen, saya tak ada flux pen. So saya tunjuk sini. Flux pen dia cairkan flux tu dalam pen, so senang lagi untuk kita apply dekat SMD punya pad supaya senang nak solder. So the best thing about flux pen ni, dia tak akan menerima amount of flux yang berlebihan sampai kita perlukan bersih semula. Right. Ada persoalan? Tak ada ya? Kita teruskan. So solder wick. Solder wick ni dia macam saka. Dia macam dia memang macam saka tapi untuk SMD. Dia bukan untuk SMD je sebenarnya. Dia function dia memang untuk extract
solder dekat board. That's why dipanggil soldering week. Dia datang dalam macam-macam size. Macam saya punya ni dia dua saya tunjuk kat sini kena pin. Oh, salah. Okey. Macam kat sini saya punya ialah 2mm. 2mm. Tapi kalau kalau tak saya sekian 2mm, dia ada 3mm, dia ada 4mm dan sebagainya lah. So pun sama juga. Kalau kita selesa dengan satu benda tu pun boleh di make use kan. Ni saya tak tahu sebila saya beli. Dah lama. Okay. Kalau satu lagi advantage solder wick ni, kalau tak guna lama-lama dia karat tau. So ujung dia karat ni tak guna. Macam ni kan. Bila dah karat ni memang tak guna. Tak nampak sangat tapi ya kalau ada karatnya tak guna. Memang kena potong, guna yang betul-betul bahagian shiny. Dia boleh guna tapi tak efektif lah. Allah Akbar. Okay, ni yang saya berbeza solder paste. Yang tapi untuk hand soldering kita tak pakai pun. Hand soldering memang tak pakai. Kalau nak pakai hot air soldering, pakai. Kalau nak pakai reflow soldering pun pakai. Sama je. So, yep. Tweezer. So, saya rasa boleh take time kot. Boleh ke? Boleh. Boleh So kita rehat kejap, dah kurang 4.10 kita sambung semula. Ada apa soalan? Minta maaf ya. Ya, ada yang nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Siapa yang ini PCB saya buat untuk saya punya projek. Ya. Dia ada point yang saya salah order komponen. Nampak sangat tapi ya. Tapi ya boleh. So ya. Agak menarik juga projeknya. Projek saya ni dia berkaitan dengan biomedical. Kalau maksudnya dia pasal pressure pad, kalau kita duduk atas kursi tu, kat point mana punggung kita berat, kalau area ni berat, maksudnya adalah kena buat apa-apa tu sebagainya. Saya tak tahulah apa the next process saya tak tahulah. Tapi saya memang collaboration dengan biomedical punya team. Buat benda tu. Itulah projek saya. PCB macam itulah. Menarik juga benda ni. Tapi dia menariknya ialah sebab kita nak transfer every data kita tu kepada Wi-Fi kan, dekat internet. Kemudian kita buka website yang saya buat, dia panggil website user interface. Bila buka, barulah nampak benda tu macam mana graf dia buat, dia ada heat map macam tu lah. Kakak. Ni nak tanya, Assalamualaikum Abang Yus. Waalaikumsalam. Tengok abang. Okey, saya Cikgu Kasim dari KB Tawau. Ya. Yeah. Okey, nak tanya Tak dengar. Tak clear. kan untuk SMB rework ni yang lokal punya lah. Sebab biasanya tengok kalau yang internet tu biasa yang PCB Gogo. Jadi kalau yang lokal lah dekat Malaysia punya yang kita boleh dapat cepat lah. Sebab kadang kalau kita dah pakai sekali yang kita dah dapat ni, untuk yang pengiriman untuk kursus ni kan, untuk yang kedua
dah tak dapat dah. Kalau boleh bagi info lah, link ke apakah mana company yang kita boleh order kan untuk latihan tambahan untuk PCB yang memang untuk SMD. Terima kasih Yus. So far saya tahu ada satu company dekat Kanga. Tapi dah stop sebab most company local diorang tak nak buat satu board, diorang tak nak buat macam kalau kita nak buat prototype kan. Kita mesti nak buat prototype dulu kan. Kita nak fabricate 5 board dulu ataupun kita nak fabricate 2-3 board dulu. Tapi dan kita mesti nak bayar by size of the board kan. Kita nak bayar size board lah kan. Maksudnya kalau board tu kecil, murah kita bayar. Tapi dekat local company dekat Malaysia ni yang buat fabrication, so far saya tahu, diorang tak buat yang tu. Diorang buat by apa nama dia? Dia macam by plate tau. Satu plate by bundle by bundle. So satu plate tu kalau ada satu design, dia buat yang tu banyak. So memang nak ke tak nak, memang kena bayar by a piece of bundle, a piece of board besar tu. Baru diproduce. Kalau nak order satu-satu, dia orang tak nak layan. Itu so far 2-3 company yang saya pernah pergi kat local Malaysia. Bukan kat Malaysia je, kat New Zealand pun. Kat New Zealand pun lagi teruk. Diorang tak nak layan pun kalau nak order 1-2, diorang tak layan. Tak apalah ni Bang Zul, kalau boleh Bang Yus, kalau boleh bagi link nanti dekat komen kita kan. Untuk yang lokal lah. Jadi kalau beli bundle pun tak apalah, sebab kita dah design satu circuit dan kita dah test dekat ni manual dia tu okey, cuma bila kita dah masuk DE ke apa semua kan, dia perlukan SMD punya komponen. Jadi untuk yang kalau kita boleh order by local punya company lah, nanti tolong bagi link kat mana company dia apa semua kan. InsyaAllah. Kalau saya tahulah. Saya dah lama tak berurusan tu. Tapi kalau saya jumpa, insyaAllah saya boleh share. Okay. Masih Bang Yus. Use je. BPN menjalankan 4 fasa peralihan melengkapi perincian SOP untuk setiap fasa. Peralihan fasa bagi kesemua negeri akan dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan 3 indikator nilai ambang yang saya telah jelaskan tadi, iaitu purata, bilangan kes harian, kadar penggunaan tenaga di ruang ICU dan peratusan rakyat dewasa yang lengkap. Pengumuman apa tu? Bagi fasa pertama BPN, dia melibatkan PKP secara menyeluruh